Nama saya Dr. Ken Ana Michelle Njuk. Nama saya Gevamong Anak Ali dan supervisor kami adalah Encik Muhammad Nur Azwan. Pembentangan kami pada hari ini ialah pengenalan, penyataan masalah, objektif, skop projek, metodologi, hasil dan perbincangan, iaitu pemilihan bahan, pemilihan reka bentuk, simulasi, dan akhir sekali ialah kesimpulan. Di Malaysia telah wujud banyak industri memproseskan sagu, terutama sekali di Mekah. Selepas proses pertama iaitu penebangan pokok sagu ialah membuat proses membelah batang sagu kepada saiz yang lebih kecil. Dalam proses ini, kebanyakan industri sagu masih menggunakan kaedah tradisional iaitu dengan memakai kapak dan parang panjang. Didapati kaedah tradisional ini memberi kesan kepada keselamatan dan kesihatan pekerja. Antara kesan kepada pekerja adalah kecederaan, sakit belakang dan juga berisiko terkena parang dan kapak ketika bekerja. Disebabkan masalah ini, mesin untuk membelah batang sagu dapat membantu mengatasi masalah ini. Langkah seperti mereka bentuk, analisis dan simulasi dilakukan bagi mendapatkan reka bentuk mesin membelah batang sagu yang terbaik. Mesin membelah batang sagu ini diharapkan dapat menukar dari kaedah tradisional yang memerlukan banyak tenaga serta tidak selamat kepada kaedah moden yang mudah dan lebih selamat. Projek ini adalah untuk membantu industri kecil di Mekah dalam menyelesaikan masalah untuk membelah batang sagu. Ketika ini, mereka masih menggunakan kaedah tradisional untuk membelah pokok sagu. Ini akan mengundang risiko jika cara membelah sagu tidak ditingkatkan. Pada masa yang sama, keselamatan juga tidak terjamin sekiranya mereka masih menggunakan kapak dan parang panjang untuk membelah pokok sagu. Kaedah ini juga memerlukan banyak tenaga sekiranya banyak pokok sagu terpaksa dibelah. Yang terakhir, masalah kilang kecil adalah mereka tidak dapat membelah pokok sagu dengan cepat kerana mereka masih menggunakan kaedah tradisional ini yang memerlukan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Dalam satu hari, mereka mungkin dapat membelah 20 pokok sagu jika mereka tidak mempunyai pekerja yang mencukupi. Ini akan merugikan produktiviti bagi industri tersebut. Yang pertama, untuk mereka bentuk dan melakukan simulasi bagi melihat fungsi mesin membelah batang pokok sagu. Yang kedua, untuk menganalisis dan memilih reka bentuk terbaik untuk pisau pemotong. Yang terakhir, untuk menganalisis dan memilih bahan terbaik untuk pisau pemotong. Untuk skop projek kami, yang pertama adalah untuk mengkaji bentuk pemotong serta jenis bahan yang ada di pasaran untuk mendapatkan idea untuk konsep pisau terbaik. Untuk skop saya, iaitu mereka bentuk pisau yang membolehkannya membelah batang pokok sagu dengan mudah. Untuk skop Bewell adalah memilih bahan terbaik untuk membuat mata pemotong batang sagu dengan melakukan analisis pada rengka bentuk pemotong. Dan untuk skop bersama kami adalah melakukan simulasi untuk melihat cara mesin berfungsi bagi membelah batang sagu. Dalam pemilihan reka bentuk, kami telah menghasilkan 3 konsep reka bentuk yang utama. Kemudian membuat analisis. Daripada analisis itu, kami akan membuat perbandingan sebelum membuat pemilihan untuk konsep reka bentuk yang terbaik. Seterusnya, metodologi pemilihan bahan. 3 bahan yang kami pilih ialah iron, steel, aluminium. Selepas itu, kami akan menganalisis dan membuat perbandingan, pemilihan dan keputusan. Ini merupakan reka bentuk 3D mesin kami. Ini adalah detail drawing bagi mesin kami, di mana adanya front support, middle support dan back support sebagai penyokong badan mesin kami. Begitu juga dengan side holder.
Ejector shaft adalah untuk menolak batang pokok sagu hingga sampai ke mata pemotong. Dan ejector shaft ini akan ditolak oleh hydraulic cylinder, maafkan saya. Bill of material. Untuk bahagian front, middle and back support, kami akan menggunakan bahan steel, manakala side holder, steel bar, ejector shaft yang telah dipilih adalah iron. Untuk hydraulic cylinder, kami menggunakan double acting cylinder dan bahan untuk blade adalah iron. Hasil dan perbincangan untuk iron. Ini adalah hasilnya yang modulus, Poisson ratio, density, coefficient of thermal inspection, dan last sekali ialah yield strength. Ini adalah untuk steel. Next. Yang terakhir adalah aluminium. Ini adalah analisis bahan yang telah dibuat oleh kami berdua, yaitu stress, iron, steel, dan aluminium. Selepas kami menganalisis, kami akan mendapatkan hasil stress yang dibuat olehnya. Bahan adalah stress, keputusannya iron 246-25026 Newton meter kuasa 2. Keputusannya ialah kurang memuaskan. Aluminium 143-68857 Newton meter kuasa 2. Keputusannya ialah baik. Steel pula 148-28643 Newton meter kuasa 2. Keputusannya sederhana. Ini adalah displacement analysis bahan, gambar rajahnya. Analisis bahan, ini adalah bahan displacement, keputusannya. Iron 0.155 mm, sederhana. Aluminium 0.179 mm, tidak memuaskan. Dengan steel pula 0.0652 mm, keputusannya baik. Ini adalah factory of safety. Factory of safety sama dengan maximum stress dibahagi dengan work. Factory of safety untuk aluminium sama dengan 6.2635 Newton meter kuasa 2. Steel, factory of safety 37.0904 Newton meter kuasa 2. Yang terakhir, iron, factory of safety 14.2132 Newton meter kuasa 2. Next. Analisis bahan. Stress, factor of safety. Ini adalah keputusannya, iron 14.2132 Newton meter kuasa 2. Keputusannya adalah sederhana. Aluminium pula 6.2635 Newton meter kuasa 2. Keputusannya baik. Steel pula 37.0904 Newton meter kuasa 2, tidak memuaskan. Hasil dan perbincangan pemilihan bahan. Lemah adalah 1, sederhana 2, baik adalah 3. Stress untuk iron adalah 1, aluminium 3, steel 2. Displacement untuk iron 2, aluminium 1, steel 3. Factory of safety. Iron 4, aluminium pula 6, dan steel 1. Jumlah keseluruhannya ialah 7 untuk iron, aluminium pula 10, steel adalah 6. Ini adalah kesimpulan untuk pilihan bahan.
Kesimpulan yang dapat dibuat di sini ialah iron lebih tahan daripada bahan yang lain. Kita boleh bandingkan pisau pemotong di gambar raja yang telah dipaparkan di dalam slide tadi. Dengan ini, kami memilih aluminium kerana mendapat rating yang paling tinggi. Reka bentuk. Terdapat 3 konsep untuk kami melakukan analisis reka bentuk, iaitu konsep A yang terpapar di skrin sekarang ini, konsep B, dan konsep C. Analisis reka bentuk akan dijalankan di Castia Software seperti yang terpapar pada skrin sekarang ini. Ini adalah contoh-contoh analisis stres yang telah dilakukan. Daripada itu tadi, kami mendapat hasil stres untuk konsep A adalah stres maksimumnya adalah 1482,8643 Newton meter kuasa 2. Keputusannya adalah sederhana. Bagi konsep B, maksimum stresnya adalah 164,41535 Newton meter kuasa 2 dan keputusannya adalah tidak memuaskan. Bagi konsep C, maksimum stresnya adalah 12319,475 Newton meter kuasa 2 dan keputusannya adalah baik. Ini kerana semakin kecil nombor itu semakin baiklah hasil analisis stresnya. Seterusnya adalah analisis reka bentuk untuk displacement. Ya, ini adalah contoh-contoh analisis displacement yang telah kami buat di Castia Software. Untuk keputusan, konsep A, displacementnya adalah 0.652 mm. Keputusannya adalah sederhana. Untuk B, hasil displacementnya adalah 0.0695 mm. Keputusannya adalah kurang memuaskan. Bagi konsep C, displacementnya adalah 0.0406 mm. Keputusannya adalah baik. Kami juga telah membuat pengiraan factory of safety untuk reka bentuk ini, di mana factory of safety untuk konsep A 37.0904 Nm kuasa 2. Untuk konsep B, factory of safety-nya adalah 33.4519 Nm kuasa 2. Untuk konsep C, factory of safety adalah 44.6448 Nm kuasa 2. Daripada keputusan itu tadi, daripada hasil kiraan itu tadi, kami telah mendapat keputusan di mana konsep A sederhana, konsep B baik dan konsep C tidak memuaskan. Hasil daripada analisis itu tadi, kami telah membuat pemilihan reka bentuk dengan meringkaskan lagi cara pemilihannya, di mana konsep A telah mendapat jumlah markah 8, konsep B pula mendapat sama dengan konsep A iaitu 8 dan konsep C juga mendapat 7 markah. Untuk factor of safety perlu didarabkan dengan 2 kerana item paling penting adalah factor of safety bagi analisis sesuatu reka bentuk. Hasil daripada analisis itu tadi, kami dapat menyimpulkan bahawa kami telah memilih reka bentuk konsep A kerana hasil analisis menunjukkan data yang sederhana pada kedua-dua uji kaji stres dan displacement. Walaupun reka bentuk B menunjukkan persamaan jumlah mata pada pemilihan reka bentuk, namun hasil analisis tidak memuaskan pada ujian analisis stres dan displacement. Dan faktor of safety bagi reka bentuk A lagi terbaik berbanding dengan reka bentuk B. Oleh itu, kami telah memilih reka bentuk A untuk pisau pemotong mesin kami. Ini adalah simulasi kami.
Kita boleh tengok videonya. Mula masukkan batang kayu. Selepas itu, injektor akan menolak dengan kemampuan hidrolik supaya kayu ini akan dibelah oleh pisau pemotong di hadapan. Dan ia akan terbahagi kepada 8. Telah memilih untuk menggunakan aluminium sebagai bahan untuk membuat pemotongan. Selain itu, kami juga telah memilih reka bentuk A sebagai reka bentuk terbaik bagi projek kami. Buat reka bentuk analisis pisau untuk mesin ini. Kami juga telah menggunakan perisian Castilla untuk melakukan analisis untuk mengira tekanan dan perpindahan pisau semasa membuat projek ini. Selain itu, penghasilan projek ini dapat membantu proses pemisahan batang pokok sagu dengan proses yang mudah dan selamat. Projek mesin pemecah batang pokok sagu ini adalah penemuan yang sangat berguna. Di sini dapat disimpulkan bahawa projek ini telah mencapai objektif yang diinginkan. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.